Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jaga. Saya 073482 Muhammad Daki Mirza daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan dan daripada ISM Kerja Sosial SEM2. Daripada petang ini kami akan menjalankan sesi temu bual bersama siswa-siswi di UNIZA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syaril Mizulaini. Nombor bateri 073392. Jadi bersama saya hari ini, kita bersama dengan seorang klien saya daripada Fakulti Contemporary Islam, kos program dakwah. Jadi dipersilakan perkenalkan diri. Okey, jadi nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahri dan seperti yang dia disebut tadi bahawa saya daripada kos dakwah. Okay, baik. Soalan saya daripada saya kepada awak. Sepanjang tempoh pengajian di UNIZA, adakah anda pernah mengalami tekanan ataupun stres? Kalau nak berkata tentang tekanan, actually semua orang akan rasakan tekanan, sama ada, cuma membezakan sama ada tekanan tu secara mendalam ataupun tidak. Okay, jadi kalau nak tanya saya, ya betul pernah. Nah, jadi tekanan yang macam mana? Mungkin saya boleh tanya, apa penyebab tekanan yang berlaku kepada anda sehingga anda mencapai tekanan yang begitu pelik lah? Actually, kalau dalam tempoh pembelajaran ni, biasanya assignment lah, kerja ataupun exam yang kadang-kadang menekan fikiran student tu sendiri. Okay, setakat kalau macam saya, mau pada pembelajaran. So maksudnya ketika orang kata hectic week ni lah anda mengalami ketekanan stres ketika belajar. Okay, baik. So yang ketiga, apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang belajar di kampus? Okay, faktor yang paling dominan macam saya sebut tadi dalam bab pembelajaran dengan assignment kan. Jadi kalau dalam bab assignment ni kita akan buat secara grouping. So bila grouping ni macam biasalah, kita akan ada kawan-kawan yang agak selfish dan agak keras kepala sedikit yang memang kita kena hadap lah. So nak tak nak kita kena terima lah benda tu. Jadi kalau dominan memang biasa pada kawan-kawan tu sendiri. Okay. Seterusnya, akibat daripada tekanan yang disebutkan tadi, apakah kesan yang anda alami yang utamanya? Biasanya paling utama kesannya mungkin saya akan emosi, akan susah untuk dikawal lah, biasa terganggu, mungkin cepat marah, apa benda semualah. So kalau dari segi lain mungkin macam tidur tak apa nak terkawal lah, senang cerita, sebab stres kan. Jadi apa? Mana anda tak pernah mengalami mungkin anxiety ke something like that? Mungkin anda pernah masuk ke ward ketika anda mengalami stres ketika zaman sekolah ataupun di universiti? Okay, kalau sampai tahap macam tu belum lagi lah. Sebab biasanya saya akan pilih untuk ambil masa untuk apa orang kata, me time lebih kurang macam tu lah. So waktu tu ambil masa untuk tenangkan diri sedikit, macam tu je. Kalau nak kata sampai berpenyakit anxiety setakat ni tak pernah lagi lah. Alright. So, okay, soalan terakhir. So, adakah anda merujuk masalah tekanan ini kepada unit kaunseling di UNIZA? Kalau setakat ni masih belum lah. Sebab biasa saya akan guna dengan diri saya sendirilah. Just ambil masa sedikit saja untuk untuk berfikir balik. Tak ada untuk sampai perlu kepada unit kaunseling tu, belum lagi lah. Okay. Baiklah. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh pihak tuan tadi, apa yang saya boleh cadangkan adalah tuan mungkin boleh exercise pada waktu petang, bersenam ataupun berjalan petang. Yang penting adalah untuk melakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh, sebab aktiviti yang boleh mengeluarkan peluh ni pada masa yang sama dia boleh mengurangkan stres kita pada masa yang sama. Jadi itu apa cadangan yang saya boleh cadangkan. So macam mana Pak Tuan? Ya, kalau dikatakan berjogging kan, buat aktiviti petang, saya setuju. Ataupun kalau bahasa kita sekarang lah, anak muda generasi kini kita panggil sebagai healing lah. Healing. Jadi kalau healing ni, kalau dari segi saya, macam dari cadangan dari pihak tuan, okey, itu ada yang benar. Dan kalau daripada saya pula, mungkin untuk orang lain, mungkin digalakkan jugalah untuk, kalau healing ni kita buat pada benda yang kita suka. Contoh macam pergi berekreasi ataupun biasalah pergi tengok alam ke pantai, tak pun buat hobi-hobi yang kita suka macam baca buku, macam tu lah, something like that. Baiklah. Okey.
Sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Sanabila binti Jamidin daripada ASN Media Sosial. Okey, boleh saya tahu nama dan daripada kos mana? Saya Ahmad Al-Bani Nabil Rahman daripada Ijazah Sarjana Muda Abdul Rahman dan Awal SM4. Okey, tujuan saya menemui buku ini adalah untuk berkaitan dengan tekanan yang anda pernah alami sepanjang berada di Uniza. Okey, soalan pertama saya, sepanjang tempoh pengajian anda di Uniza, apa tekanan yang pernah anda alami? Untuk tekanan, saya rasa semua mahasiswa pun mengalami tekanan sepanjang pembelajaran. Dan mungkin faktornya adalah beban kerja yang tinggi. Contohnya seperti tugasan ataupun tuntutan pengajian, tugasan yang banyak, ujian dan peperiksaan yang mencabar. Dan juga jangka masa yang terhad untuk menyiapkan kerja boleh menyebabkan tekanan dan juga keletihan mahasiswa sendiri. Soalan kedua saya, apa penyebab tekanan yang dialami oleh mahasiswa sepanjang tempoh pengajian? Pada secara umumnya, saya sikatkan kepada hubungan sosial dan tekanan sosial. Tekanan sosial ini adalah menghadapi tekanan dalam menyesuaikan diri dengan persekitaran universiti baru. Yang kita tahu, pelajar-pelajar diploma, pelajar-pelajar tinggi, orang masuk universiti adalah alam yang lain daripada sekolah. Jadi daripada sekolah, orang perlu menyesuaikan diri dengan hubungan sosial dan menguruskan konflik dengan rakan-rakan sebaya dan juga menangani tekanan daripada rakan-rakan sebaya ataupun keluarga. Okay, jadi apa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi anda sepanjang tempoh pengajian di kampus? Bagi saya sendiri, saya mempunyai masalah kewangan. Tetapi saya menjadikan perkara itu sebagai cabaran untuk saya. Kerana masalah kewangan ini mungkin dari segi sukar membayar yuran pengajian dan juga salah hidup keseharian. Saya pun saya berjimat cermat. Kiranya kos bahan pembelajaran semua tu saya mencampurkan semua untuk menjadi cabaran dan juga satu cabaran lah untuk saya menghadapi tekanan kewangan tersebut. Saya rasa itu saja daripada saya dan sama oleh kawan saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya sambung kepada soalan yang keempat, iaitu daripada tekanan ni, apa akibat yang anda alami? Akibat yang saya alami adalah tekanan prestasi, sebab saya juga dalam bidang kepimpinan dan juga mungkin tekanan prestasi dalam kelas dan juga dalam bidang kepimpinan tu saya kena seimbangkan. Kiranya benda tu untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi tu saya perlu berusaha lebih tinggi daripada orang lain lah. Sebabkan saya mempunyai dua bidang yang berbeza tetapi dalam masa yang sama. Dan juga untuk memenuhi harapan diri sendiri dan juga harapan keluarga juga semua itu adalah cabaran untuk saya. Okey, jadi dari segi masalah tekanan kewangan ni, pernah tak rujuk dekat kaunseling Uniza? Unit kaunseling Uniza, secara ikhlasnya saya tak pernah rujuk kepada kaunseling Uniza kerana kewangan. Tetapi saya yakin perkhidmatan unit kaunseling Uniza ni boleh memberikan bantuan profesional kepada pelajar untuk menangani masalah tekanan. Kerana masalah tekanan ni adalah wajib, bukan wajib, kiranya harus untuk rujuk kepada unit kaunseling untuk mendapatkan nasihat, untuk mendapatkan sokongan emosi, untuk mendapatkan strategi permasalahan masalah yang efektif lah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk interview kali ini. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa dan Ayuni. Kita orang daripada kos kerja sosial. So hari ini kita orang nak buat satu soal selidik tentang tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa dekat universiti. Okay. So kita terus pergi kepada soalan yang pertama. Sepanjang tempoh pengajian di Uniza, adakah anda pernah mengalami tekanan? Memang saya akan mengalami tekanan lah kalau saya dalam universiti. Okey, kalau macam tu mengenai tekanan, apakah penyebab tekanan yang dialami sepanjang berada di universiti? Okey, sebab yang saya dapatkan pasti adalah yang pertama sekali daripada segi assignment, yang kedua kewangan dan yang ketiga daripada rakan-rakan saya lah. Okey, soalan yang ketiga. Saya nak tanya, apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang Encik belajar dekat Uniza? Okay. Faktor yang pertama dari segi pengurusan masa. Saya kurang menguruskan masa saya. Saya just macam apa yang saya nak buat, saya buat. Saya tak susun masa saya. Yang second daripada segi pengurusan wang. Saya memang less dari segi
pengurusan wang. Maybe sebab kurang pengalaman. InsyaAllah lepas ni saya try. Okay, seterusnya soalan yang keempat, akibat daripada tekanan yang Encik alami ni kan, apakah kesan buruk yang memberi impak pada diri Encik? Okay, yang saya nampak sekarang ni dari segi pengurusan masa saya kadang-kadang saya akan lambat pergi ke sesuatu event. Kadang-kadang saya boleh awal, kadang-kadang saya boleh lambat. So saya tak boleh nak konsisten dengan pengurusan masa saya. Okey, soalan seterusnya, adakah anda merujuk masalah yang anda hadapi kepada kaunselor ataupun kalau tak pernah rujuk, kepada siapa Encik buat rujukan? So firstly saya akan rujuk kawan rapat saya. Sebab kawan rapat saya rasa kawan tu yang sependapat dengan saya. Sebab itu saya rasa dia tak ada apa-apa pendapat yang bercanggah dengan saya. So kita akan bincang tentang masalah yang saya hadapi. Second, saya akan rujuk pada family. Tapi untuk be more specific, saya rujuk dekat adik saya. Sebab saya rapat dengan adik saya dari kecil lagi. So untuk mak ayah saya kurang bagi pendapat. Saya kurang bagi tahu masalah saya. Sebab saya risau yang saya tak sependapat dengan ibu bapa saya. Saya tak pernah jumpa kaunselor juga. So hasil daripada dapatan kajian tadi, kita orang ada menyediakan beberapa cadangan untuk intervensi. Okay, yang pertama mengenai pengurusan masa Encik lah. So apa yang saya boleh suggest kat sini, Encik perlu utamakan benda yang penting dahulu. Kalau untuk sesuatu event, kalau macam datang lambat tu, mungkin Encik perlu bersiap lebih awal lah supaya tepat pada masanya. Seterusnya untuk cadangan intervensi bagi tekanan masalah kewangan Encik ni, saya boleh cadangkan untuk Encik menabung ataupun selain itu Encik boleh menghadkan pembelajaran seharian Encik lah. So itu sahaja daripada kita orang. First of all, kita orang nak cakap thank you sebab Encik sudi meluangkan masa dengan kami menjawab soalan-soalan yang kami sediakan. Minta maaf anda kata ada kekurangan, silap bertutur apa semua. Harap Encik halalkan apa yang Encik bagi. Saya nak minta maaf kalau saya ada salah cakap ataupun tak sependapat ke yang daripada apa yang korang nak. Itu saja daripada saya. So, terima kasih. Semoga semua sihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Awangko Azul Azrin. Nombor matrik saya 073079. Nama saya Muhammad Ayuni bin Zulkifli. Nombor matrik 073474. Jadi beradanya kami di sini untuk menemu ramah seorang responden dengan bertajuk tekanan yang dialami, stres. Ada beberapa soalan yang ingin saya ajukan. Antaranya sepanjang tempoh pengajian kakak dekat sini, apakah yang pernah kakak alami tekanan atau stres sepanjang belajar di UNIZA? Okey, untuk sesiapa sahaja yang menjadi pelajar mesti dia akan mengalami tekanan. Tak kira dalam apa-apa juga dalam apa-apa juga yang dihadapi. Contohnya macam akak sendiri, akak pernah mengalami tekanan belajar iaitu dalam keadaan environment, keadaan sekeliling saya macam kawan. Okey, itu. Jadi penyebab tekanan yang dialami sepanjang tempoh pengajian tu environment lah. Environment, ya. Okey. Jadi seterusnya, apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang belajar di kampus? Tekanan sepanjang belajar di kampus. Okey, kalau ikutkan kita belajar di kampus ni, kita bawa diri kita sendiri kan. So jadinya kita tak ada sokongan, bukan tak ada sokongan, maksudnya kita tak dekat dengan keluarga, okey. Jadinya kita perlu bawa diri kita sendiri. Okey, faktor dominan tu lebih kepada berdikari lah. Contoh bab keuangan ke, cara kita pilih kawan macam mana. Itu je. Okay, Kak, soalan keempat daripada kami. Akibat daripada tekanan ini, apakah kesan yang akak alami? Okey, kesan yang saya alami kalau ikutkan dekat sini kita belajar, kita sendiri kan, jadi kita perlukan kawan. So bila kawan tu tak ada dengan kita, dia akan menyebabkan kita rasa saya nak macam mana berjauhan dengan kawan kalau tak ada sokongan daripada kawan-kawan. So jadinya mostly saya banyak nak kata depress tu tak, tapi banyaklah yang perasaan sendiri lah. Okay, daripada akibat masalah tekanan ini, adakah kakak rujuk masalah kepada unit counselling di UNIZA? Okey, untuk yang tu saya tak rujuk siapa-siapa sebabnya kat sini macam mana tak terbuka sangat benda tu. So pada saya bukan merawat, macam mana nak cakap? Diri sendiri lah. Ya. Ada beberapa cadangan intervensi daripada kami lah setelah berbincang dan mendengar cerita akak. First kali, jangan memendam cerita, banyakkan bercerita dengan rakan-rakan supaya tak stres dan fikiran lebih terluas. Macam itulah. Dan kedua, hobi akak yang akak minat.
Main bola ke, pingpong ke? Akak suka apa? Bola jaring. Bola jaring. Akak suka bola jaring. So, setiap petang bersukan bola jaring. And then, pada masa yang sama, seiring berjalannya waktu, stres tu slowly lah. Jadi itu sahaja daripada kami. Ada apa-apa? Tak ada. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sepanjang tempoh pengajian di UNIZA, adakah anda pernah mengalami tekanan? Ya, saya pernah mengalami tekanan. Apa penyebab tekanan yang dihadapi sepanjang tempoh pengajian? Sepanjang tempoh pengajian ini yang saya hadapi kebanyakannya environment dan kawan-kawan serta pembelajaran itu. Apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang berada di dalam kampus? Kemungkinan kawan-kawan. Akibat daripada tekanan ini, apa kesan yang anda alami? Saya stres dan selalunya saya akan dipalau. Adakah anda merujuk masalah tekanan ini kepada unit kaunseling di UNIZA? Ya, tapi hanya pada satu sesi. Selain pada sesi kaunseling itu, ada cara lain lagi tak untuk mengurangkan tekanan anda? Ini kalau saya mengalami tekanan, saya akan bercakap dengan ibu saya ataupun saya akan menonton YouTube untuk mengurangkan rasa kesusahan dalam diri. Anda tahu lagi tak apa yang boleh mengurangkan tekanan anda? Berjalan. Saya suka berjalan di sekitar UNIZA. Boleh kami bagi pendapat kami untuk mengurangkan tekanan anda? Ya. Pertama, anda boleh mengamalkan gaya hidup sihat seperti macam sukan untuk mengurangkan tekanan. Kedua pula, anda tidak boleh menyendiri dan jangan seorangnya lah, macam perlu mencari teman untuk berkongsi masalah anda. Anda juga boleh mengisikan masa lapang anda dengan berbagai aktiviti-aktiviti agar anda tidak keseorangan dan memikirkan masalah yang anda hadapi. Seperti contoh, anda boleh melakukan aktiviti-aktiviti sukan yang menyihatkan badan anda dan minum. Jadi saya dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Alamia Sarah binti Khairul Aziz Hisham 072910. Saya dari Fakulti Sains Sosial Binaan, kos kerja sosial. Saya Nur Afrika binti Mahadi 073649 dari kos kerja sosial Fakulti Sains Sosial Binaan. Okey Cik. Tujuan kami interview Cik adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam kalangan mahasiswa dan mengenal pasti kesan-kesan tekanan yang dialami oleh mahasiswa dan menambah baik strategi pengurusan tekanan dalam kalangan mahasiswa. Okay, soalan pertama berbunyi, sepanjang tempoh pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin ini, adakah anda pernah mengalami tekanan? Ya, saya pernah mengalami tekanan. Okey, soalan yang kedua, apakah penyebab tekanan yang dialami sepanjang tempoh pengajian Cik di sini? Punca. Apakah penyebab tekanan? Banyak sebab tekanan sebenarnya, tapi antara dua faktor yang paling utama. Yang pertama, of course, sebab you did assignment. Tambah saya pula jenis buat last minute. So, bila mana dah week 13, 14, dekat situ banyak assignment tak siap lagi. Tambah pula lagi dengan assignment. Benda tu memang buat saya stress gila. Okay. Terus yang kedua, of course, faktor kewangan. Setiap hari kita akan gunakan duit untuk berbelanja kan. So, bila mana dah duit tu dah hujung-hujung, saya terpaksa ikat perut untuk menunggu duit tambahan seterusnya tu sangat lama. So, saya rasa makanan, tak dapat makanan yang cukup, kena ikat perut sebab duit tu sangat-sangatlah mudah saya tekan. Itu sahaja. Okay, jadi disebabkan oleh faktor tu, anda kan dah cakap tu tadi. So, faktor yang mana yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang belajar di UNIZA? Sepanjang 3 tahun saya belajar kat UNIZA ni, tekanan yang paling dominan yang saya rasa setakat ni, of course, due to assignment. Sebabnya saya sejenis yang last minute. So, bila mana dah week 13, week 14, banyak lagi assignment tak siap, tiba pula tambah lagi assignment yang berlainan, benda tu sangat-sangatlah tertekan untuk saya. Jadi daripada faktor tu yang Cik nyatakan tadi, apakah kesan yang Cik dapat daripada faktor tersebut?
kesan yang saya peroleh daripada dua faktor tersebut disebabkan terlalu tertekan. So saya prefer untuk menyendiri. So kawan-kawan saya pun semua dah tahu kalau saya minta untuk menyendiri tu dia orang faham. And saya banyak healing, pergi pantai, terus balik tidur, bangun tu okey lah. Soalan yang terakhir adalah adakah Cik merujuk masalah tekanan Cik ini kepada unit kaunseling di Uniza? Setakat ni saya tak pernah merujuk mana-mana kaunseling lagi sebab setakat ni tekanan yang saya alami masih boleh dikawal, and alhamdulillah saya dikelilingi dengan kawan-kawan yang sangat supportive, sangat-sangat memahami, and diorang lah yang sentiasa bagi saya moral support untuk terus strong habiskan degree ni, alhamdulillah. Jadi Cik tak ada pergi ke program luar ataupun tak ada lagi setakat kita mengisi lah. Tak ada lagi. Jadi kami nak ucapkan terima kasih sebab sudi jalankan komunikasi dengan kami. Terima kasih juga kerana sudi interview saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syadati Ilyana binti Muhammad Harif. Nombor matrik 073519 dan kawan saya Nur Suaidah binti Halim Hafid. Nombor matrik 074945. Sekarang kami akan memulakan temu bual bersama responden mengenai tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa yang berada di Uniza. Okey, sekarang kita akan menemu bual salah seorang mahasiswa daripada Uniza daripada Fakulti Contemporary Islam. Okey, soalan pertama, pernah tak anda mengalami tekanan sepanjang anda berada di Uniza ni? Ya, saya pernah. Tekanan dari segi macam mana? Dari segi emosi, sebab saya ni pelajar yang mengikuti kursus co-curricular yang berpakej. Jadi ada banyak aktiviti yang saya perlu ikuti. Oh, faham. Jadinya disebabkan tu adalah penyebab lah antara salah satu tekanan yang anda hadapi lah waktu sepanjang berada di kampus ni. Yes, jadi emosi saya kurang stabil lah. Faham? 3. Macam mana faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan anda sepanjang anda berada di Uniza ni? Saya rasa sebab berlakunya perubahan dalam kehidupan pembelajaran saya. Saya rasa saya masih mencuba untuk menyesuaikan diri dengan jadual pembelajaran di Al University. Okey, soalan seterusnya. Akibat tekanan yang awak alami ni, apa kesan terhadap diri awak sendiri? Saya rasa saya banyak menyendiri dan saya kurang bergaul dengan orang lain. Okey, seterusnya masalah-masalah macam tekanan semua ni kan, lepas tu awak pun lepas tu suka menyendiri apa semua tu. Jadi ada tak awak rujuk mana-mana unit kaunseling dekat dalam Uniza ataupun dekat luar ke? Saya setakat ni tak, sebab saya rasa saya masih boleh uruskan tekanan yang saya hadapi. Okey, ini saranan saya sendiri. Okey, bagi saya macam ada masalah tekanan lagi-lagi. Awak ni seorang pelajar lagi kan, first year pula tu. Jadi saya sarankan awak bolehlah rujuk unit kaunseling paling dekat kat Uniza, ataupun kalau macam tak selesa kat dalam Uniza boleh je cari dekat luar. Lepas tu sebab kaunselor ni dia boleh bantu kita untuk selesaikan masalah-masalah. Nanti dia adalah bantulah kita supaya masalah awak macam tekanan ni lebih berkurang. Ya, insyaAllah saya boleh cuba hadapi. Terima kasih kerana sudi kami terhubung. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miza Erdina binti Zainuddin. Dan saya Nurul Faramadia binti Muhammad Faizal. Jadi pada pagi ini kami akan meramas seorang mahasiswa untuk mendapatkan data berkenaan dengan tekanan yang dialami oleh seorang mahasiswa. Jadi pada hari ini saya nak bertanya beberapa soalan. Soalan pertama, sepanjang tempoh pengajian anda di Uniza, adakah anda pernah mengalami tekanan? Sepanjang tempoh saya dekat Uniza ni memang saya pernah mengalami tekanan lah. Memang normal lah, setiap orang akan ada tekanan. Okey, baiklah. Seterusnya, apakah penyebab tekanan yang dialami sepanjang tempoh pengajian anda? Setakat ni yang membuatkan saya rasa tekanan mungkin disebabkan sebab saya ada masuk persatuan jawatan, nak pergi kelas lagi dengan call lagi, itu kadang-kadang membuatkan saya kadang-kadang rasa tekanan tu adalah. Soalan seterusnya daripada saya, apakah faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang belajar di kampus? Bagi saya pengurusan masa lah. Kadang-kadang kalau kita tak uruskan masa dengan betul, dia boleh buat kita jadi tekanan jugalah. Sebab kita jadi macam tak terurus nak buat sesuatu perkara tu. Untuk soalan seterusnya, akibat daripada tekanan yang anda alami,
Apakah kesan yang anda alami sepanjang mendapat tekanan tersebut? Kesan dia, saya rasa macam sakit kepala sebab yalah tekanan dia bermain juga dengan mental kan. Kita rasa macam banyak sangat berfikir dengan keadaan serabutnya, itu yang menjadikan tekanan. Untuk soalan terakhir, adakah anda rujuk masalah tekanan ini kepada unit kaunseling di Uniza? Setakat ini tak adalah. Saya rujuk pun mungkin saya merujuk dari macam kita minta pendapat kawan-kawan ke, kita meluah lah. Rasa teruk sangat tu, mungkin kita boleh ambil alternatif, kita jumpa kaunseling lah. Sebelum kita mengakhiri sesi menemu ramah kita pada hari ini, kami sebagai pekerja sosial ingin mencadangkan beberapa program yang boleh anda sebagai pelajar mahasiswa untuk menyertai program untuk mengatasi masalah tekanan anda. Intervensi yang kita ada dalam bentuk program ialah contohnya webinar Minda Sihat akan menerangkan tentang masalah-masalah yang anda hadapi dan cara untuk mengatasi. Sebagai contoh, anda mengalami masalah kekangan masa, betul? Betul. Okey, apakah pendapat anda tentang program intervensi yang kami cadangkan ini? Macam kita ni untuk join lah program-program bagi memberikan mereka pengetahuan lah macam mana cara untuk mengatasi tekanan dalam kehidupan seharian mereka. Okey, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Hidayah dan saya Syakira. Kami dari pelajar ISM Kerja Sosial Sel 2 dan kami akan menemu buat anda untuk mengetahui tekanan yang dihadapi oleh mahasiswa di Universiti Sultan Zainal Abidin. Okey, soalan kami yang pertama, sepanjang pengajian di Uniza ni, pernah tak awak mengalami tekanan emosi ke, tekanan belajar ke? Selalu. Apa sebab-sebab antara sebab yang dialami sepanjang pengajian tu? Saya rasa dari segi assignment, dari segi aktiviti yang dijalankan oleh kos. Lepas tu saya juga merupakan pelajar kos, sebab tu saya rasa mungkin stres sangat. Faham? Apa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi tekanan sepanjang awak belajar di sini? Saya rasa dari segi grouping assignment, saya rasa sebab mostly kami berpecah. So, selalunya akan ada orang yang tak buat kerja, lepas tu lambat hantar last minute. Bagi saya, pelajar kos, saya rasa benda tu sangat terbeban dengan sikap mereka. Betul-betul. Akibat daripada tekanan yang awak alami, apa yang awak rasa kesan? Mestilah kita sebagai perempuan akan menangis. Kita akan rasa sakit sangat kepala. Lepas tu, saya rasa tak ada mood dan mudah marah. Dan mudah sangat sensitif. Hanya dengan satu perkataan pun saya boleh marah. Pihak institusi ini telah menyediakan unit kaunseling. Jadi sepanjang awak belajar dekat Uniza ni, pernah tak awak berjumpa dengan pihak mereka? Pernah sekali, itu pun sebab saya dipanggil. Tapi buat masa ni saya tak kerap pun jumpa mereka. Selagi saya boleh kawal emosi, insyaAllah saya tak pergi dah. Faham? Jadi saya sebagai pelajar kerja sosial SEM 2 ni, saya nak mencadangkan cara untuk awak mengelakkan tekanan. Antara itu ialah faktor rakan sebaya. Okey, pemilihan kawan ni sebenarnya penting dalam universiti. Jadinya, kalau kita memilih kawan yang boleh memberi kerjasama sepanjang tugasan, boleh memberi sokongan emosi, jadi itu adalah salah satu cara untuk mengelakkan tekanan sepanjang awak belajar. Dan bagi cadangan saya pula, untuk mengurangkan tekanan yang dialami, awak juga saya cadangkan untuk awak keluar bersiar-siar, berjalan-jalan di sekitar kawasan kampus. Jadi dengan cara itu awak boleh mengurangkan lagi tekanan. Baik, saya akan ambil pesanan itu dan saya akan cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Syahira Chiu. Nama saya Nur Syuhaidah binti Syahrin. Kami dari Fakulti Sains Sosial Binaan FSSG. Dan pada hari ini kami akan menunggu seorang responden untuk mengetahui tekanan yang dialami oleh mahasiswa di Uniza ini. So, mesti semasa belajar ni kan kita akan mengalami banyak tekanan dari semasa belajar banyak-banyak benda. Boleh tak saya nak tahu apa penyebab tekanan yang dialami sepanjang tempoh pengajian? Tak kisahlah dari segi belajar ke ataupun di film atau di luar, boleh tak? Berkaitan dengan apa yang sepanjang tempoh saya kat Uniza, apa tekanan yang saya hadapi. Sejujurnya bila jadi student ni akan banyak benda yang kita hadapi. So, once saya dekat Uniza, sepanjang dekat sini adalah tekanan yang saya hadap. Bila-bila lagi saya merupakan budak kesatuan dan banyak benda yang nak handle dalam satu masa. Kita handle kesatuan lagi, belajar lagi. Saya pula belajar tahun lagi nak buat thesis lagi kosong. Tekanan tu ada. Apa faktor yang paling dominan yang mengalami tekanan semacam belajar di kampus? Faktor yang paling dominan kalau yang menyebabkan saya tekan, kalau
atau sepanjang saya kat sini. Satu, macam biasalah student dia akan ada dari segi masalah kewangan. Yang kedua, dari segi kita kat sini tak semua, kita tak akan berkawan dengan semua orang. Kalau saya sendiri, sejujurnya dari segi kewangan saya tak ada sangat sebab kewangan still lagi okey. Cuma saya ada tekanan dengan orang kata kawan naik macam saya kalau masih boy. So dia macam kita dah penat dengan belajar, kita dah penat dengan belajar, kita dah penat dengan kelas, kita dah penat dengan persatuan. So once dah balik rumah, like bila kita tengok dengan satu benda yang tak semua orang akan macam kita, like kita dah jadi ada semua orang dia suka dia bersepah, ada semua orang tak suka bersepah. So kalau saya sendiri saya tak balik tu macam orang bersepah, dia macam ada sampai tahu saya tak ada rumah. Seminggu tu saya dekat Uniza, saya dekat Language, sebab saya pergi pada rumah tidur dan tidur dekat rumah. Cumanya library daripada pagi sampai ke malam. Belajar, tapi pada saya kita tak boleh expect dia kan tegur je ni buat, tegur je buat tak macam ni saya penat, student dia. Daripada macam-macam kan, apa kesan yang agak nanti yang macam kalau saya terdekat, saya bukan saya kena siap. Semua orang boleh kan dia ada penyakit kan, like dia ada anxiety. Kalau saya tak ada begitu. Cuma dia bila terlayan sangat ni dia ada masalah tidur. So bila kita ada masalah tidur kan, bila dah satu malam tak boleh tidur, esok nak pergi kelas dan tak cukup rehat, dia macam ganggu dia pilihan dia. Itu satu pilihan saya ada. Orang kita dengan lagu, kalau saya dengar lagu saya lancar. Kadang-kadang macam dia macam biar je, kita biar je dengan saya saya akan dengar. So maksudnya akan tadi kita tinggi lah. Macam tekanan yang akan hadapi ni agaknya tak muncul dekat orang yang kita macam sejujurnya tak ada sebab saya sebenarnya saya tak suka dia masa sebab bila sebenarnya kita suka bercerita tapi saya tak tahu terima kasih Kak Lina. Terima kasih. So, itu saya suka sikit terima kasih.